yang okey, yang tadi yang saya sebut tadi ialah matlamat. Yang pertama sekali ialah matlamat yang jelas sebagai seorang pelajar apa matlamat kita, apa tujuan kita belajar, untuk apa kita belajar. Kita kena tahu tujuan-tujuan itu. Adakah semata-mata kerana peperiksaan? Adakah semata-mata kerana SPM ni kalau gagal mak marah? Adakah sebab itu? Kita kena tahu matlamat yang jelas. Sebenarnya belajar ni ialah kerana Allah. Allah suruh kita tuntut ilmu. Untuk dapatkan ilmu tu dan kita amalkan. Bukan amalkan waktu sekarang, ke depan. Di mana dengan ada matlamat tu barulah kita bersemangat untuk belajar dan hadapi segala dugaan dan cabaran yang sekarang ni. Maknanya kita belajar walaupun kadang-kadang rasa susah lah. Banyak sangat dugaan dengan keadaan media sosial yang banyak, IG-nya, halang-halangan dengan zaman-zaman sekarang ni pelajar-pelajar dengan IG, dengan Facebook-nya. Masa kita banyak ke mana? Apa yang kita buat? Adakah lepas PDPR contoh 8 sampai 9.30 dah habis kelas tutup buku? Tak tengok dah. Kita tengok banyak ke arah yang lain. Kita cek balik diri kita, apa matlamat kita, adakah kita dah letak dalam matlamat itu dalam diri kita. Semak balik. Jika dah ada matlamat, alhamdulillah. Kamu ada sendiri target kamu, apa yang kamu nak lakukan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang sesuatu tu kecuali kamu ubah dari kamu sendiri. Sampai bila kita nak duduk di tapak yang lama? Malas lah. Tak apalah, dah tak boleh, internet tak ada, BFP lah. Sampai bila nak BFP tu? Biarkan. Keluar daripada kotak kesusahan tu. Nak senang, kena banyak korban benda yang kecil. Nak berjaya, kena korbankan banyak perkara yang kecil. Jangan pentingkan diri sendiri. Jadi, kita sebagai seorang pelajar, jangan duduk di zona selesa. Sekarang ni kena banyak berkorban masa, tenaga. Study smart, jangan study hard. Bijak. Contoh kamu ada jadual, lepas PDPR apa kamu buat? Rehat perlu juga. Jangan terlampau belajar sangat dan jangan terlampau lalu fokus kepada perkara-perkara yang tak ada manfaat. Kamu memang belajar di rumah dan di situ buktinya diri kamu boleh tak boleh. Kalau cikgu tak nampak, mak ayah tak nampak, boleh tak kamu belajar tanpa mereka melihat. Itu ialah cabaran diri kamu sekarang ni. Mak tak ada lah, tak apalah. Buka laptop, tidur. Macam mana? Diri kamu. Itu adalah cabaran kamu. Kepercayaan kepada diri sendiri. Jangan ingat mak ayah tak tengok, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali matlamat diri kita lah. Tetapkan, niatkan di hati. Ya Allah, aku belajar ni kerana Allah. Bila kerana Allah, Allah akan mudahkan segala proses pembelajaran kita. Allah akan mudahkan segala-galanya. InsyaAllah. Yang penting kita berusaha. Jangan leka dan lena. Jangan terlalu leka dengan kesenangan. Kamu ada banyak kelebihan-kelebihan. Dah mak ayah sediakan segalanya, gunakan. Jangan ambil kesenangan di atas kesenangan yang mak kamu bagi tu. Kesenangan tu kita ambil buat perkara-perkara yang tidak manfaat. Mak memang yakin kamu bukan pelajar-pelajar seperti itu. Okey. Kamu akan exam pada Isnin ni. Jadi jadikan exam yang Isnin ni sebagai exam SPM yang sebenar. Cabarkan diri kamu bahawa kamu akan hadapi Isnin ni SPM 2021 yang sebenar. Macam mana kamu belajar? Bersedia dari sekarang. Bukannya tunggu depan exam ada masa lagi. Berjam celik, tengok esok dah exam dah. Jadi tanamkan matlamat kamu, apa tujuan kamu, yang kamu belajar ni untuk apa? Dapatkan ilmu ke? Macam mana? Jadi sebenarnya matlamat kita sebagai pelajar ni adalah untuk dapatkan ilmu, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bila dah ada matlamat dalam diri kita sentuh, jadi dah ada dah matlamat dah, okey aku ingin berjaya dan ilmu ni aku dapat, aku akan memberikan ilmu ni kepada masyarakat. So bila dah ada matlamat, kenalah rajin. Janganlah okey aku nak insya-Allah SPM tahun ni 9A. Pukul 9 sampai esok lena je. Tak boleh lah.
Rajin kena ada. Rajin. Kejayaan yang kecil nak dapat ni kena usaha. Banyak kena berkorban waktu sekarang. Korbankan para kecil untuk dapatkan kejayaan besar. Sangat-sangat manis. Macam Mak cakap tadi, jangan leka. Sekarang kamu perlu korbankan segalanya. Keluar dari kepompong kamu yang duduk dalam kotak. Keluarkan diri, kembangkan diri kamu. Banyakkan membaca, tanya kawan-kawan, duduk dengan sahabat-sahabat yang mana dia orang dapat memberi semangat kepada kamu untuk terus belajar. Saling tolong menolong. Bekerjasama dengan mak, ibu, ayah. Jadi bila ada matlamat, kita rajinkan diri kita, insya-Allah berdoa kejayaan, insya-Allah. Usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha tu ialah yang paling penting. Jangan dijadikan diri kita ni lemah. InsyaAllah tak ada yang lemah. Kamu semua boleh. Dan keadaan sekarang ni, pandemik sekarang ni, belajar di dalam rumah kamu rasa susah. Kalau ada apa-apa halangan yang kamu rasa ni, kamu kena lari pada halangan. Maksudnya, contoh, kamu belajar dalam bilik, bila dengar suasana tu, contohnya macam bising apa, pergi ke tempat yang agak sunyi. Pindah ke bilik lain. Ataupun kamu sudah bosan dah suasana ni, pindah ke tempat lain pula. Maksudnya, kata kamu duduk satu ruang bilik tu, rasa dah lama dah bosan lah. Asyik tempat yang sama je. Tak apa, ubah kedudukan bagi nampak jiwa kamu semangat. Bagi semangat belajar tu datang. Kita nak exam lah ni, Isnin ni. Seolah-olah kamu exam SPM. Kita anggap itulah cabaran. Walaupun periksa biasa je ni, tak anggapkan itu adalah periksa yang sebenar untuk kamu uji diri kamu. Untuk kamu uji diri kamu, bagaimana tahap kemampuan kita. Kerajinan diri, usaha kamu. Nanti kita akan jemput sahabat-sahabat alumni kita 2020, kamu dengar apa yang dia orang buat sampai berjaya. Ambil tips dia orang. Ambil ke amalan-amalan. Yang boleh ambil, kita ambilkan. Kita sama-sama berusaha. Kamu, guru, cikgu-cikgu semua akan berusaha. Kita akan berusaha. Janganlah guru-guru saja. Kamu, tak apa cikgu bagi, ambil. Cikgu bagi, ambil. Kena berusaha sama-sama. Kena berusaha sama-sama. Bersama-sama dengan mak ayah. Apa yang kamu rasa kadang-kadang kamu tak mampu lakukan apa, bincang sama-sama mak ayah, bincang sama dengan guru-guru yang kamu rasa selesa, untuk menghilangkan segala tekanan kamu. Okey. Banyakkan latihan-latihan. Jadi maksudnya di sini yang paling penting kamu haruslah berusaha. Usaha bersungguh-sungguh, doa kepada Allah banyak-banyak. Jangan jadikan belajar di rumah ni satu halangan. Tidak, jangan jadikan semua itu. Macam Mak cakap tadi, untuk hasilkan kejayaan besar, kamu kena korbankan banyak perkara-perkara kecil. Ada masa untuk bermain, ada masa untuk belajar. Dan masa sekarang bukan lagi masa untuk berhoneymoon, berehat-rehat, berlari-lari anak. Jangan mudah leka dengan keseronokan dunia. Kamu perlu terus berusaha dan berusaha. Apa yang kalau kamu tak boleh atau tidak dapat lakukan sesuatu, jangan tak buat langsung. Yang penting. Jadi, Maklimah harap pada kamu untuk terus berusaha walau apapun cabaran dan dugaan. Kalau apa-apa yang kamu rasa down ke, tak boleh buat sesuatu tu, ingat.
tujuan kita sebagai seorang pelajar ni apa? Yang paling penting ialah diri kita tu, hubungan diri kita dengan mak ayah, dengan guru-guru, macam mana. Bila di rumah, kamu banyak bersama dengan mak ayah. Jadi apa-apa yang bersama mak ayah lagi mudahkan kamu. Apa-apa yang kamu rasa ni kamu bincang dengan mak ayah. Sebab kamu banyak sekarang ni banyak berada di rumah. Dengan keadaan sekarang ni. Jadi, boleh mengharap sangat dengan keadaan sekarang ni tidak menghalang kamu untuk terus berjaya. Ini adalah satu cabaran bagi pelajar-pelajar bagi tahun lepas dan tahun ni. Mereka boleh berjaya, insya-Allah kamu pun boleh. Boleh pasti. Kamu semua sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat dan berkemampuan. Berkemampuan. Dan boleh berjaya. Yang penting tadi yang Maryam cakap, matlamat kamu, rajinkan diri kamu, usaha bersungguh-sungguh. Jangan mengharapkan untuk kelas PDPR sahaja. Kamu siapkan jadual untuk diri kamu sendiri. Kamu tulis atau tampalkan di tempat. Contoh saya, tahun ni saya akan dapat 9A. Tampal, bangun nampak dah, oh 9A. Saya akan bersungguh-sungguh. Saya boleh berubah untuk tahun ni dan selama-lamanya. Tampal di mana-mana tempat yang kamu boleh bangun, nampak benda tu boleh bagi motivasi diri kamu. Lekat kat katil ke, kat bilik ke, bangun-bangun. Bila bangun nampak tu. Lekatkan doa-doa. Bagi lembutkan hati. Sentiasa rajin. Doa bagi Allah mudahkan kepahaman diri kita. Berdoa. Benda tu memang tak boleh tinggal. Doa kita. Solat kita. Jangan ambil remeh-temeh. Diri kita. Itu perkara yang paling penting. Hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan Allah. Itu kena jaga. Sama-sama kita muhasabah diri. Untuk meningkatkan lagi motivasi diri kita. Macam tu. Untuk memberi semangat untuk diri kita. Bila kita sentiasa berfikiran positif, insya-Allah segala hati ni semua yang positif. Semuanya kita bangun pagi-pagi, insya-Allah alhamdulillah hari ini akan berusaha bersungguh untuk mencapai kejayaan ke depan. Kita tak boleh duduk belakang biarkan berlalu. Itu tinggal sejarah. Yang sekarang kita teruskan. Jangan jadikan benda ni halangan-halangan. Duduk rumah, tak apalah, tak ada siapa. Siapa kata tak ada siapa? Kata kita, mak ayah ada kawan-kawan WhatsApp. Apa yang kamu tak faham, yang muklimah ajak kamu WhatsApp kawan-kawan, tanya. Tak ada jadi satu masalah. Ada banyak lagi cabang-cabang lorong-lorong yang kamu boleh untuk membina diri kamu menjadi pelajar yang berjaya. Tiada alasan. Dan 1000 alasan untuk berjaya. Matlamat diri, kerajinan diri, usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha kamu yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekiranya Allah makbulkan doa kita tu tandanya Allah sayang kita. Kalau Allah melambat-lambatkan itu, Allah nak menguji kita. Dan sekiranya Allah tidak makbulkan doa tu, tandanya Allah sedang mengaturkan untuk kita yang terbaik. Jadi teruskan berdoa dan berdoa. Cari Yang Maha Esa untuk menguatkan diri kita untuk terus berusaha. InsyaAllah. Jangan lari pada tu. Yang penting hubungan kita, niat belajar kita tu. Apa? Kadang-kadang nak dapat satu ni memang kena paksa diri juga. Paksa diri untuk dapatkan sesuatu yang kebaikan. Tak ada masalah. Kejayaan yang datang untuk kamu juga. Dan semua kena mak ayah, cikgu-cikgu, guru.
Jadi boleh mengharap untuk pelajar-pelajar semoga kamu semua terus berusaha, tanamkan dalam diri kamu matlamat, kejayaan kamu adalah milik semua. Dan apa yang kamu belajar ni insya-Allah akan membawa manfaat kepada orang lain juga. Bukan untuk diri kamu. Ganjaran pahala untuk orang yang belajar. Itu yang pasti. Banyak kelebihan dari kamu yang ada. Jadi kenapa nak simpan? Keluarkan. Sebab kamu adalah pelajar yang hebat. Hebat di mata kami, hebat di mata ibu bapa, hebat di mata masyarakat. InsyaAllah. Jadi, boleh mengharap apa yang boleh sampaikan ni dapat menimbulkan satu semangat pada kamu terus menerus berusaha untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Bukan dunia saja, di akhirat pun. Menjadi anak yang soleh, solehah, jadi pelajar yang cemerlang, gemilang di mata dunia, insya-Allah. Yang paling penting, terus berusaha, berkorban, tenaga, masa, dan ada masa juga kita perlu juga, ada masa dan ketika perlu juga kita berehat. Dan mengharap semua pelajar-pelajar di SMI akan terus berbakti lepas keluar daripada sekolah ni pada masyarakat dan amalkan ilmu-ilmu yang kamu perolehi. Sebab apa yang kamu sampaikan insya-Allah Allah akan kembalikan lebih 2 kali ganda ilmu kepada kita. Boleh merasa setakat itu saja dulu kot. Sebab kita akan dengar lagi perkongsian-perkongsian daripada sahabat kamu. Apa kejayaan-kejayaan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Sepanjang pandemik, mereka nak ambil periksa ni, apa yang mereka buat. Kita sama-sama dengar dan kita ambil perkongsian-perkongsian tu untuk jadikan makanan untuk tanaman dalam diri kita. Jadi sekat itu saja boleh rasanya dan boleh mengharap kamu semua terus berjaya. Cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah terus berjaya. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Maklumat Syahidah, Kaunselor Pusat Pendidikan Ikram atas perkongsian dan kata-kata semangat kepada anak-anak pelajar kita sekalian. Baik, kita teruskan lagi kita punya program majlis malam ini dengan solat bersama pelajar cemerlang SPN 200. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pelajar, insya-Allah. Kita mulakan perkongsian ini dengan Iqbal Syahmi ya. Baik. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak pastikan semua boleh dengar ke suara nak? Kuat sikit Iqbal. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Semua boleh dengar ke? Okey, jelas. Okey, cun. Boleh, dengar. Boleh Iqbal. Ramai yang sambut. Malam ni Ana pun terkejut juga tiba-tiba dapat satu mesej daripada Maklumat Syahidah tentang berkaitan program malam ni. Ya. Jadi melalui nak katakan perkongsian tu Ana tak ada apa-apa pun dan Ana pun tak pandai nak cakap pun. Jadi kalau Ana buka sesi soalan tu
Kalau ada yang nak bertanya, silakan bertanya sebab apa-apa je persoalan yang mungkin adalah ruang minda para pelajar batch 2021. Tapi dalam masa yang sama anda akan teruskanlah. Jadi soalan tu anda akan jawab dalam masa yang sama. Untuk perkongsian as a pelajar, anda jika nak digelarkan pelajar cemerlang tu, anda bukan cemerlang sangat pun. Cuma usaha tu, kita as a pelajar tu memang benda yang klise lah untuk diberkatakan. Sebab dah lama pun pelajar kan, takkan dah pelajar duduk rumah goyang kaki. So nak anda pelajar je, bukan seorang pelajar yang cemerlang pun. Nak jadi seorang pelajar tu pun bukannya satu tanggungjawab yang mudah. Sebab kita perlu pikul tanggungjawab, kita perlu pikul amanah. Bagi Ana as a student, nak meringkaskan masa, bagi as a student, untuk semua pelajar yang nak ambil SPM dan anda baru dengar ada SPM yang akan datang pada hari Isnin ni yang Maklumat Syahidah dah ulang pada tadi. Pertama sekali, before you as a student nak buat something macam benda yang buruk, kita as a student tu kita kena fikir satu benda je. Ini dan inilah apa yang anda terapkan dalam tempoh waktu anda nak ambil SPM, masuk asrama apa semua sampai sekarang lah. Satu benda yang anda masih praktikkan dan cuba boleh katakan istiqamah lah walaupun dah tak bergelar student. Cuma nasihat anda untuk para pelajar 2021, jika anda sebagai seorang pelajar ada benda yang, contoh kita as a student kan, mesti ada juga Ana pun kadang-kadang pun bila dah dapat Google Meet daripada maklimah pun Ana pun kadang-kadang satgi masuk, malas lagi nak masuk macam tu. Tapi satu benda je kita kena ingat, bila kita dapat benda macam tu, itu apa yang ibu ayah antum bayar setiap bulan tu, itu bukan benda yang murah. Jadi bila setiap kali Ana Ana nak buat benda, contoh macam Ana malas nak masuk kelas ke, Ana macam kawan-kawan Ana pun tak masuk, satgi masuk. Bila Ana cuba buat macam tu, Ana praktikkan macam ni je dalam diri Ana. Setiap kali aku nak buat benda jahat, aku kena fikir apa yang mak ayah aku, kalau mak ayah aku tengok, apa yang mak ayah aku akan fikir waktu tu. Perasaan mak ayah aku waktu tu, macam tu lah kalau dari segi spontannya. Dan Ana praktikkan sampai sekarang lah. Dan Alhamdulillah apa yang Ana dapat tu mungkin bukan sebab usaha Ana pun, tapi itu adalah sebab doa-doa orang sekeliling. Saya tengok. Jadi perkongsian Ana pun seringkah je. Itu je perkongsian yang Ana cuba sampaikan. Sebab as a student ni, benda yang paling, memang adab dalam pelajaran tu bukan satu benda yang wajib, tapi syarat nak mendapatkan keberkahan dalam pelajaran itu ialah adab lah. So bila kita jadi student, wherever you go, you memang kena jaga adab you. Tak kira lah you dekat luar ke, you dah bawa dia macam ni, dia milih channel di dada, macam tu. Kita pegang adab kita, jadi keberkahan ilmu tu pun bukan yang kita yang kejar keberkahan ilmu tu, tapi keberkahan ilmu tu yang market kita. Sebab tu dalam pembelajaran ni Ana paling suka dekat Semi Al-Ikram, waktu lekok lah Ana dengan Mak Lin Syam, dan Mak Lin Syam tak pernah berhenti cakap tentang adab. So bagi nak ringkaskan masa, ada banyak lagi kan pelajar-pelajar cemerlang yang nak cakap lepas ni. Jadi Ana satu je nak pesan, kalau antum rasa malas dengan diri antum yang sekarang, cuba fikir tentang masa depan antum 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, apa yang antum akan jadi. Cuma antum kena fikir benda tu dah, walaupun sekarang ni antum berebut-rebut nak bubuh video dalam FYP, berebut-rebut nak dapat like, tapi tolong as kita dah sampai umur mayis, kita kena mula think for your future lah. Dunia pun dah makin, you know lah dunia sekarang. So as a student, memanglah umur 17 tahun ini benda kita boleh anggap benda tu muda lagi. Tapi walaupun walaupun kita nak ambil SPM je, tapi kita kena fikir juga benda tu. Kalau daripada awal lagi kita dah mula fikir kita semalas nak buat benda tu, so you can imagine lah apa masa depan you akan datang. Sebab kalau you malas daripada sekarang, macam Ana katakan tadi, kalau you nak bertindak malas, cuba fikir apa perasaan mak ayah antum bila tengok keadaan antum. Jadi macam tu je. Benda is simple. Mak ayah antum pun dah dengar sekarang. Jadi you kena fikir. Bila Ana tengah cakap macam ni, cuba fikir kalau
sekarang you tengah buat dan ibu ayah tengah dengar apa yang Ana tengah cakap ni, apa perasaan ibu ayah antum. Jadi macam itulah Ana praktikkan dan sampai Ana dapat result tu, alhamdulillah. Ibu Ana bangga dengan Ana, ayah Ana bangga dengan result Ana, dan itulah Ana praktikkan sampai sekarang. Kalau nak berdosa ke, nak buat apa pun yang benda buruk belakang mak ayah, cuma fikir kalau mak ayah tengok benda tu, teman-teman nak ambil SPM, you malas nak belajar, you malas nak study, fikir hantar benda tu je lah. So yang tu je lah Ana praktikkan sampai sekarang. Kalau nak kata study hard sangat pun tak ada apa, Ana pun nakal je, main game juga. Ana pun main game. Cuma yang tak baiknya kita terlalu hard dalam main game lah, bukan study. Ana pun kalau nak kata amalan tu apalah sangat, mungkin sebesar zarah je kot. Nak kongsikan amalan tu tak ada sangat pun amalan yang special Ana buat. Dan apa yang kita perlu sangat-sangat jaga, selepas solat itu memang orang kata jaga solat, tapi yang paling penting itu you punya relationship dengan you punya parent lah. Kalau you punya parent pun so you will get this lah on your paper. So macam tu je lah nak kongsikan, sebab Ana pun tak ada apa-apa pun, Ana pun tiba-tiba terkejut dapat nak tiba-tiba nak kongsikan, sebab kita pun tak ada apa-apa nak prepare. Jadi secara spontan macam ni lah, ayat pun merapu. Jadi Ana tak ada apa-apa nak cakap, Ana doakan yang terbaik je untuk sahabat-sahabat Ana. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal, tapi tak apa. Ana memang tak pernah putus untuk doakan antum semua untuk berjaya dunia akhirat, dan insyaAllah mungkin Ana akan doakan juga, mungkin satu hari nanti bila keluar result 2021, antum akan jadi lebih baik daripada kami, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Iqbal Syami. Baik, kita teruskan lagi dengan kongsian daripada saudara Izzat Haikal. Baik, majlis dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum. Yang anda tahu kat kamera tak apa kan, sebab keadaan tak apa ni, tak apa sihat. Buka. Iqbal. Alamak. Okey. Kamera saya tak berjelas boleh. Tak apa kan. Pandai lah. Okey, saya tutup kamera boleh. Tak confident nak cakap. Buka lah, tak apa. Rambut lawa tu. Buka, tak apa Izzat. Tak apa boleh. Okay, ingat clear ni. Clear. Okay, kata nak kongsi tip tu tak ada lah. Sama juga macam Iqbal. Nak tak ada lah. Ada yang nak buat pada awal sampai habis pun. Cuma nak kata tips tu, apa yang anda boleh bagi, kita belajar ikut keselesaan. Dan macam mana sebelum ni anda duduk asrama, so anda fikir balik. Kalau macam duduk asrama ni, macam tak boleh go, tak boleh. Ataupun tak boleh nak serasi dengan cara belajar tu. So, walaupun memang mak ayah, mu'alim sekalipun nak beritahu kat anak lah, kata kalau duduk asrama ni benefit dia banyak. Boleh study group, boleh lebih fokus semua tu, tapi memang tak nafi benda tu, cuma bagi anak memang tak boleh lah, tak boleh dengan keadaan macam tu. Anak saya duduk rumah gitu, kita ikut selesaan je. Jadi alhamdulillah, walaupun duduk rumah pun tak ada study hard pun, anak banyak lalai. Tidur lambat, tengok movie. Malaysia besok tengok movie lagi. Mengikut keselesaan je yang anak boleh ni pun. Lepas tu, apa yang anak buat, seterusnya apa yang anak boleh bagi, kita jangan kerekut ilmu. Kita share je. Sebab yang paling penting cari berkat tu. Bila kita tolong orang banyak tak kisah, kita tolong daripada segi ilmu ke, kita bagi semangat ataupun kata-kata, yang penting cari berkat orang tu. Soalnya bila kita tak dapat result yang kita nak tu, tapi bila orang lain dapat atas pertolongan kita bagi tu, kita rasa puas, kepuasan. Satu kejayaan untuk kita juga. Sebab dia berjaya tu pun sebabkan kita yang tolong. Kita juga beri tolongan, so bila dia berjaya sama macam kita ni pun dah berjaya. Macam tu. Jangan kerekut ilmu sebab masyarakat sekarang ni dia pun nak berjaya tu seorang-seorang je. Tak nak share, tak nak ni, benda-benda kecil sekali pun kita bagi je. Sebab benda tu nak cari yang berkat orang kata, benda tu yang penting.
So anak bagi tips sangat pun tak hafal banyak sangat pun. Nak kata tip yang tahajud tiap malam betul tak ada kan. Jarang. Buat je cuma tak selalu. Cuma saya nak kata lah yang apa yang memang betul-betul nak buat ikut keselesaan nak belajar, nak study. Kalau kita study, kalau kita contoh duduk rumah tu, kita boleh selesa lagi. Walaupun tak study hard, cuma kita selesa keadaan tu. Jadi ikutlah, ikut macam tu. Yang penting, saya berkat juga. Berkat dengan mak ayah, dengan mu'alim, dengan kawan-kawan. Itu yang paling penting. Sebab berkat orang ni, doa orang ni, bila orang kata, bila kita bantu orang, bila kita bagi satu ke orang, dan orang tu rasa syukur, hargai benda tu yang orang tu apa, Allah nak ganjari benda tu. Walaupun kita tak dapat darjah SPM, tapi insyaAllah kejayaan tu akan dapat penulisan ke depan. Itu je pada Ana. Okay. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Izzat Haikal. Baik, kita teruskan lagi perkongsian ini dengan saudari Balkis. Sekolah hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Teruskan lagi. Terima kasih. Pertama Anda nak ucap terima kasih dekat Mama Syahidah sebab jemput kami untuk hadir dalam program malam ni. Walaupun kami tak sempat nak prepare macam-macam lah kan. Okay. Ana tak macam nak cakap lama sebab Ana pun tak tahu nak bagi tips apa. Tapi ada tiga benda lah yang Ana highlightkan sepanjang Ana study untuk SPM. Yang pertama dia relationship. Dia bukan sekadar relationship macam boyfriend, girlfriend ke apa semua. Tapi relationship yang untuk SPM ni, relationship dengan Allah, hubungan dengan maklim-maklimah, hubungan dengan mak ayah, hubungan adik-beradik, hubungan kawan-kawan. Hubungan dengan Allah tu semestinya lah, bukan hanya untuk SPM je kan. Hubungan dengan Allah tu sentiasa kita kena ada. Iaitu hubungan dengan maklim-maklimah macam Iqbal cakap tadi, adab tu penting. Yang paling penting lah sepanjang kita mengaji. Adab dengan mak ayah, adab dengan adik-beradik. Yang paling penting adab dengan kawan-kawan lah. Dengan banat-banat, banin dengan banat. Elokkanlah sepanjang SPM, sepanjang nak menuju ke SPM hampa ni, elokkanlah bergaduh kalau boleh lah. Dan seeloknya lah. Okay, yang kedua, bagi Ana lah sepanjang Ana study untuk SPM ni, yang pentingnya inspiration kita. Sebab sepanjang kita nak menuju ke SPM ni memang macam-macam dugaan yang kita akan dapat. Banyak dugaan dan dugaan-dugaan tu lah yang buatkan kita rasa down, kita rasa nak give up, tak nak SPM sebab macam kita semua maklum lah, zaman kami dengan zaman hampa, COVID tak boleh pergi sekolah, payah nak faham, sajak guna Gmeet, yang macam-macam lah. So, inspiration tu bagi Ana sangat-sangat penting lah. Ikutlah nak ambil inspiration mana-mana pun. Ambil daripada buku pun boleh, baca buku yang banyak kata-kata semangat, minta nasihat daripada maklim-maklimah, daripada guru-guru usrah masing-masing, daripada kawan-kawan, macam-macam lah inspiration sekarang ni. Lagipun semua dah duduk rumah kan sekarang ni, senang nak cari, semua ada di hujung jari kan. Dan yang lastnya, rajin lah. Yang tu yang paling penting. Sebab kalau malas semua benda tak boleh buat kan. So jangan malas, yang tu yang paling penting. Kan kalau terdetik, macam contohlah kita tengah duk
cuti-cuti ke, lepas tu kita terdetik dalam hati nak study. So study je. Sikit pun tak apa. At least kita dapat something daripada kita punya study tu. Dan yang paling penting yang Ana rasa memang kena key point yang kat sini. Jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Yang tu paling penting. Contoh kita dah dapat result. SPM ke, dapat result apa-apa pun jangan pernah banding kita dengan orang lain. Dia lain, kita lain, kemampuan lain-lain. Maybe kawan kita tu boleh berjaga 2-3 pagi untuk study. Kita tak boleh, so jangan samakan kita dengan dia. Tu lah yang paling penting. Jangan sesekali samakan kita dengan orang lain sebab kita special kat tempat lain, dia special kat tempat lain. Maybe dia special dekat SPM, kita special nanti maybe dekat uni. Kita tak tahu. So jangan push hard yourself. Okay, yang tu je kat daripada Ana. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang diucapkan kepada Saudari Balkis. Baik, kita teruskan lagi perkongsian ini dengan Saudari Sumayyah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum. Semua boleh dengar? Boleh. Assalamualaikum. Okay. Jadi, sebelum tu Ana nak ucap terima kasih dekat pihak sekolah sebab sudi jemput kami untuk share apa yang patut kami kongsikan lah. So Ana tak adalah nak kongsi banyak sangat sebab semua yang Ana nak sebut tu semua dah disebutkan tadi kan. So macam kita Semayang tahu kan on kamera Sumayyah. saya on camera lagi takut internet slow. Pandai lah. Betul boleh. Okay, Ana teruskan lah. Okay, macam kita tahu kan batch kami batch 03 dengan batch 04 kita ni sama je kan. Kita ambil exam waktu time COVID and banyak sebenarnya rintangan yang perlu kita lalui kan. Yang lain daripada lain. Macam kita tak boleh nak belajar face to face kat sekolah. Sekolah pun kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup kan. Tapi percayalah mesti ada hikmah sebalik semua ni kan. Lepas tu benda ni macam kita selalu dengar buat kata orang klise lah orang kata kan. Kalau nak berjaya tu baca buku, buat latihan, solat, tahajud, jaga hubungan dengan orang lain dan lain-lain lagi lah. Tapi kalau kita buat benda ni kan, kita amalkan benda ni, insyaAllah memang benda ni menjadi lah. Benda apa yang kita nak ataupun apa yang kita target tu kan insyaAllah akan tercapai. So macam buat latihan kan, macam buat latihan tu memang buat latihan banyak-banyak especially soalan mat lah kan. Apa yang anda nampak tu soalan mat tu dia macam bentuk dia sama je cuma dia punya soalan dia leleng. And dulu yang Ana nak kongsi ni result Ana dulu mat memang teruk sangat Ana dah try dah buat banyak kali latihan kan. Ana sampai Ana pernah cakap kat diri Ana ni memang dilahirkan untuk tak pandai mat kan sebab dah buat latihan. Lepas tu exam, tiap kali exam mesti dapat mat tu dapat result yang grade bawah lah. Lepas tu lepas Ana dah try buat latihan banyak-banyak kan untuk SPM ni kan. Ana rasa tahun SPM ni first time buku yang Ana beli tu Ana mampu habiskan. And Alhamdulillah Ana tak percaya keputusan mak Ana boleh dapat macam tu. Mak Ana pun terkejut sangat lah sebab mak Ana tahu Ana ni memang lemah sangat-sangat dalam mat kan. So buatlah banyak-banyak latihan. And kemudian buatlah jadual waktu kan. Kalau ada jadual waktu ni dia lagi okey lah, lagi elok kita punya cara kita nak study. Susun elok-elok masa kita bagi betul-betul. Sebab kalau orang jenis macam Ana kan, kalau serabut sangat dia fikir macam-macam, nak buat semua benda dalam satu masa kan. And last sekali takkan jadi punya takkan satu apa tak buat kan. So kalau kita try susun jadual kita bagi rapi je kan, InsyaAllah kita akan mudah untuk nak study. Bila time kita waktu baca buku, bila time kita dengan family, bila time kita riadah, bila time kita rehat kan.
Awal-awal tu memanglah susah nak ikut kan. Lama-lama tu insyaAllah akan okey je. Kita try paksa diri kita untuk ikutlah apa yang kita dah buat kan. Lepas tu kita hargai juga masa yang kita ada kan. Dalam sehari tu try lah pegang buku kan. Tak pun buat nota ke. Lepas tu kongsi dengan kawan-kawan. Dah ada nota tu kita kongsi dengan kawan-kawan. Yang ni Mak Alif syukur selalu pasal lah dekat batch kami. Kalau ada nota tu share dengan kawan-kawan kan. And then Ana nak nasihatkan lah. Jangan percaya sangat lah soalan-soalan sport tu. Ana cakap ni berdasarkan pengalaman yang Ana pernah lalui. Bukan satu subjek, tak salah Ana 3 subjek kot kami kena kan. And Ana lepas tu memang tak percaya sangat dah soalan sport-sport ni kan. Memanglah awal-awal tu kita rasa macam mustahil je nak keluar sebiji apa yang dalam buku teks tu kan. Sebab banyak kan soalan. So kita ambil jalan mudah, kita percaya soalan sport. Kalau kena tu tak apa lagi. Ana takut nanti kalau tak kena tu sayang sangat lah markah tu kan. Lebih-lebih kalau markah tu banyak kan. So nak selamat kita study je semua. Lepas tu kita try lah. Kalau macam tak boleh sangat study semua tu kita try score yang mana kita boleh score kan. Tak payahlah hafal semua. Macam yang boleh goreng kita goreng. Yang mana kita boleh ambil point sikit-sikit tu kita hafal lah sikit-sikit point tu. Lepas tu kita goreng lah bagi sedap kan. Lepas tu Ana tak ada apa dah nak cakap, cuma senangnya kalau kita nak berjaya dalam urusan kehidupan kita ni, first kali lah kita kena pastikan dapat restu mak ayah kita dulu. Bukan nak berjaya dalam SPM je, dalam kehidupan kita. Dapat restu mak ayah kita dulu. Lepas tu jaga benda yang wajib kita jaga, ibadah kita, adab kita, aurat kita kan. So jagalah hubungan dengan Allah. Solat seeloknya awal waktu lah. Lepas tu kalau rajin buatlah solat-solat sunat. Solat sunat duha, solat tahajud kalau rajin. InsyaAllah kalau kita doa amalkan amalan tu kan, Allah akan nilai benda-benda tu, usaha kita kan. So, lepas tu amalkanlah doa-doa yang khas untuk SPM kan. Nak berjaya dunia akhirat kan. Lepas tu, yang Ana selalu buat lah. Al-Quran ni jangan dah tinggal kan. Setiap hari tu, satu page pun jadilah. Amalkanlah surah-surah yang elok. Macam surah Al-Fat ke, surah Al-Waqi'ah ke. Then jaga mulut, jaga kata-kata kita, jaga tindakan kita kan. Takut nanti kalau kita bertindak dan tak fikir dulu, orang sekeliling kita ni akan terasa. And dia akan boleh efek kat kita punya diri kita kan. Lepas tu perbetulkan nawai tu kita juga, hati kita ni kena bersih lah, baru ilmu senang nak masuk. Sentiasa perbarui niat kita, muhasabah diri. Dan kita ni manusia kan, so kita sentiasa terkadang meralik kan, leka kan. Jadi kawan-kawan sekeliling pun main peranan jugalah nasihat each other kan. Macam Ana kat rumah, kan waktu PKP, Ana selalu minta mak Ana peringatkan Ana kalau Ana ni duduk meralik kan. And kalau ada ilmu yang baru yang kita nak kongsi dengan semua, kita kongsi je, jangan kedekut ilmu. Sebab apa yang kita kongsi ni kita akan lebih ingat dan lebih faham. Lepas tu kalau macam dalam kelas kan, kalau tak faham waktu Mak Ali ataupun Mak Hajak, tanya je, jangan kita malu nak tanya kan. Sebab kalau kita malu nak tanya sampai bila-bila kita takkan tahu jawapan yang sebenar, jawapan yang kita nak kan. Lepas tu kalau boleh kita hold dululah, kita hold dulu, pegang dulu benda-benda yang tak berkaitan. Macam yang minat drama tu kita stop set, yang minat game tu kita stop set, benda tu tak lari pun. Lagipun lepas habis exam pun semua ni, boleh je nak qada balik benda tu tak hilang pun. Dan sebelum ambil exam tu, kita minta maaf lah dengan cikgu-cikgu kita yang pernah ajak kita. Kita minta maaf balik dekat kawan-kawan kita, minta maaf balik dekat mak ayah kita. Minta doa daripada mereka kan. Sebab doa mak ayah kita ni tak ada hijab. Okay. InsyaAllah itu saja kot dari Ana. Ana harap semua perkongsian yang kami bagi ni, harap bermanfaat lah untuk hampa semua sebelum menduduki exam. Tak lama lagi. You deserve to success. Good luck untuk SPM. InsyaAllah Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum melainkan kalau mereka sendiri yang mengubah nasib mereka. Ni dalam Quran ni, surah Ar-Ra'd. Kalau nak sesuatu yang luar biasa, kita kena lah usaha. Usaha pun kena luar biasa juga. And last, alasan ni tak pernah menjadi penyelesaian. Akan tetapi, alasan hanya akan diakhiri dengan penyesalan. So fikir-fikirkanlah, tepuk dada tanya iman. Wallahu'alam.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua anak-anak pelajar cemerlang kita SPM 200 atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan diharapkan dapat memberi sedikit sebanyak semangat untuk anak-anak pelajar 2021 untuk lebih cemerlang, lebih berjaya insya-Allah. Baik, ada sedikit tayangan video insya-Allah. Belum tu ada yang angkat tangan. Wahai Luman, ada apa ya? Okay, ada soalan-soalan yang tanya, boleh tanya? Pada ya? Ya, Malim. Tak jelas, Malim. Mana duduk layak lah? Suara tak jelas? Tengah gunting rambut tu, bunyi gunting rambut. Oh ya, tak apa-apa. Ada kita buka soalan, kok ada yang nak pelajar-pelajar sendiri ataupun waris ataupun guru-guru nak tanya kepada pelajar-pelajar cemerlang kita ataupun kepada kaunselor pun boleh bertanya soalan ataupun ada perkongsian lain. Kita buka soalan. Ataupun ada penambahan, pokok ada pelajar-pelajar cemerlang kita nak ada penambahan ke, ada pandangan lain ke, ada nak tambah, boleh ya? Soalan daripada Anas ni mana boleh ya? Mana-mana boleh jawab macam mana nak study sendiri kat rumah sebab bukan semua student pandai study sendiri. Macam mana tu? Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Angkat tangan macam saya. Izzat jawab. Kita bagi Izzat jawab. Izzat Haikal. Macam mana ni kawan kamu ni junior kamu tanya ni? Ataupun Iqbal nak jawab? Kau Izzat. Boleh. Izzat ke Haikal? Batuk je kan Iqbal? Iqbal. Anas kata Izzat, dia nak Abang Izzat. Abang Izzat. Abang Izzat daripada duduk asrama, dia keluar pergi masuk dalam rumah. Jadi dia mungkin ada pengalaman kot. Betul. Okay, baik. Macam mana? Abang Izzat. Bagi sikit. Kalau macam hari tu, anak duduk rumah, anak cari source dekat rumah adalah cikgu. Sebenarnya cari yang sumber yang kita boleh ni. Macam macam kat rumah itu anak dekat lorong anak ni ada yang belajar bahasa Arab. So anak pergi berguru dengan dia. And then anak buat setiap malam tu nak video call dengan sekolah lain. Ada 3 orang kot daripada sekolah luar kami sekali video call. Dan tu dia share yang banyak ramalan apa-apa tips macam tu. Macam tu je lah. Cuma kadang kalau duduk rumah ni memang banyak cabaran lagi daripada duduk asrama. Tapi kena pandai lah kalau tak nak duduk rumah pun. Tapi itu dah apa yang anak buat. Itu je lah. Harap dapatlah membantu. Okey, terima kasih. Bagus usaha yang bagus sebenarnya. Amalan yang bagus sebenarnya tu. Okey, ada lagi nak kongsi? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya, tak payah risau. Hari ni kita bagi tanya. Dah lama tak jumpa ni. Ada tak? Kalau malu nak cakap, boleh kat chat box ni boleh tanya. Kalau kukuk dah malu kan? Boleh tanya boleh? Cikgu tanya boleh? Boleh cikgu, tak ada masalah, boleh. Okey, ni pelajar-pelajar cemerlang semua ni kan? Apakah suatu yang menjadi macam wow factor lah, satu yang utama yang menjadi satu sumber inspirasi yang menyebabkan antum berusaha bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam SPM? Apa sumber inspirasi yang antum dapat? Dari mana? Ataupun apakah turning point yang menyebabkan antum berusaha bersungguh-sungguh untuk cemerlang dalam SPM? Okey, terima kasih.
Kita bagi Banat pula try. Apa dia? Sumayyah. Sumayyah. Saudari Sumayyah. Terima kasih atas soalan. Ana bagi Ana lah, Ana macam Ana punya matlamat Ana kan, nak banggakan mak ayah Ana sebab Ana tengok mak ayah Ana dah banyak dah berkorban kat Ana kan. Korban masa mereka berkorban duit mereka kan, nak hantar Ana tuition sekolah, tuition luar, beli buku-buku dan adik-adik Ana pun sekolah kan. So macam banyak duit tu nak guna tu banyak lah. So Ana fikir balik. Ana harap apa yang Ana ambil Ana harap dengan Ana bagi result yang terbaik kat mereka ni mampu balas sedikit apa yang mereka dah bagi kat Ana kan. Macam so Ana memang waktu Ana tengok mak ayah Ana bangun awal-awal pagi kan untuk pergi kerja, lepas tu balik pun lambat kan. Ana macam rasa macam sedih lah. So waktu setiap kali Ana fikir benda tu kan, Ana akan jadi semangat lah nak belajar balik, nak usaha sungguh-sungguh. Itulah. Dan waktu hujung minggu pun macam waktu time mak ayah nak rehat, time tu lah ayah Ana nak hantar Ana pergi tuition, ayah Ana nak hantar Ana pergi sekolah kelas tambahan. Itulah yang setiap kali Ana teringat benda tu, Ana akan macam tanam balik kat diri Ana kena usaha sungguh-sungguh, Ana kena buktikan kat mereka yang Ana ni mampu jadi anak yang berguna dah untuk mereka. Itu saja. Okay, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi tak Kukut yang lain nak jawab? Mak Iqbal lah. Iqbal nak Kukut nak jawab. Soalan cikgu tadi dia turning point. Macam mana kamu rasa nak tiba-tiba nak belajar, ada rasa nak usaha nak capai tu kan, kejayaan tu kan, macam mana? So Iqbal, Kukut ada pandangan apa ni kamu punya ni? Dari segi turning point, Malik Luman nak cakap apa kah? Mana layak tau. Dari segi turning point ataupun macam soalan yang Muallim Razi tanya dekat semua tadi kan. Sebenarnya turning point Ana jadikan inspirasi untuk Ana belajar tu ataupun idola untuk Ana tu ialah guru-guru Ana. Sebagai contoh, Ana sebenarnya minat bahasa Arab. Jadi Ana nak cuba jadi orang yang boleh berbahasa Arab. Ana jadikan guru-guru yang mengajar Ana tu sebagai inspirasi Ana ataupun turning point Ana untuk belajar. Jadi macam contoh, Ana minat bahasa Arab, Ana ada Muallim Luqman. Muallim Luqman, bila Ana tengok cara pembelajaran yang dia terapkan untuk kami, jadi Ana macam terinspirasi. Ana pun kalau boleh Ana cuba nak jadi macam Muallim Luqman. Dia boleh berbahasa Arab dan tak semua orang boleh jadi hebat macam Muallim Luqman. Bukan tiba-tiba nak sebut nama Muallim Luqman, tapi memang saya kagum dengan kehebatan Muallim Luqman. Bukan Muallim Luqman je, tapi semua cikgu-cikgu. Sebab tu saya cakap turning point Ana nak lebih belajar tu, cuba kita jadikan guru-guru kita tu sebagai idol untuk kita. Jangan kita kita idolakan orang lain, tapi jadikan kita punya inspirasi nak belajar tu daripada guru-guru kita. Ana pun dulu macam semuanya kata tadi, Ana pun dulu result Ana sebenarnya tak pernah pun nak lulus, tapi Ana cuba idolakan guru-guru Ana dan banyak. Tapi Ana idolakan guru-guru Ana, alhamdulillah lah result baru ni pun bolehlah membanggakan ibu ayah. Jadi macam soalan Muallim Razi, apa yang Ana cuba jawapan Ana lah, kita jadikan guru kita tu sebagai idol kita. Jangan kita berebut nak dapatkan BTS meal, tapi berebut nak jadikan guru-guru kita tu sebagai idola untuk kita lebih nak belajar. Macam itulah apa yang Ana terapkan daripada dulu sampai sekarang. Macam tu je lah. Jadi Muallim Luqman, Ana idolakan Muallim. Dan muallim-muallim lain pun Ana idolakan muallim-muallim yang lain, muallimah-muallimah lain sebagai inspirasi Ana untuk terus berjaya insya-Allah, dan doakan Ana pada masa depan. Amin insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Iqbal. Muallim Luqman ada mesej apa? Terima kasih Iqbal. Pukul lah Iqbal. Muallim Luqman ada beritahu apa mesej sebelum tadi? Tak ada? Pukul nak belanja tak ada?
Mana nak tahu? Pokok nak ada mesti apa nak belanja tak ada? Ada lagi tak soalan? Kuat nak tanya cepat kita bagi peluang ni. Antara pelajar cemerlang kita ada dalam ni, boleh tanya soalan. Apa-apa yang rasa terbuku dalam hati tu nak tanya. Kita ada 4 orang pelajar cemerlang kita, insya-Allah. Boleh tanya soalan, jangan risau. Kalau segan, boleh chat dekat chat box . InsyaAllah Mak Lin akan bacakan soalan. Ada tak? Okey, Mak Imah boleh tanya ke? Boleh. InsyaAllah. Okey, nak tanyalah kepada anak anda 4 orang ni lah untuk mewakili anak-anak SPM 2021 ni. Ya, pengalaman antum. Bukan antum je ada pengalaman ni, iaitu kelas PDPR kan. So ia satu benda yang baru, ya, tak pernah dilalui, tiba-tiba kita lalui. Jadi mungkin adik-adik ada masalah nak berdisiplin, nak ikut kelas PDPR-nya, mengikut jadual. Ada masalah dia ikut. Biasalah kamera tak on kan. Bila kamera tak on, macam-macam lah gangguan-gangguan di sekeliling kita tak tahu. Yang ketiganya bila kelas online ni kurang faham kan. Dia tak macam face to face. So macam mana anak-anak 4 orang antum ni berjaya ya take the challenge ya. Macam mana you all solve the problems yang timbul semasa sepanjang PDPR? Okey, baik, tu soalan Mukadimah Wardah. Okey, kita bagi peluang Balkis pula jawab dulu. Bagi Balkis, silakan. Tak apa, lagi bagi oleh pula kata. Balkis dulu. Untuk soalan Mukadimah tadi macam mana kami ambil challenge PDPR ni. Bagi Ana, satunya kawan lah. Kawan memang sangat main peranan. Apa tu, bila kawan, bila seorang tak mau masuk, malas masuk, seorang lagi peringat, janganlah macam aku pun tak mau masuk lah, malas lah, janganlah macam tu sebab kita pun masing-masing nak berjaya kan. So masing-masing kena tolong satu sama lain lah. Itu yang penting. Dan lagi satu, mau tak mau rajin lah kan, sebab memang sekarang ni zaman kita tengah study kan, kita ni student. So mau tak mau memang paksa diri untuk masuk. Dan yang last sekali, bagi Ana yang macam mana kami challenge PDPR, bagi yang macam tak faham something ke apa, bagi kami yang banyak-banyak ni, sebab alhamdulillah lah kami kan sikit 5 orang. So bila macam Mak ada bagi kerja sekolah ke, task apa-apa ke, kami akan buat VC. Kami akan VC 5 orang dan bincang masing-masing. Macam tu lah. Kadang tu mat sampai kena tangkap gambar, apa tu, bincang. Memang payah lah nak kata PDPR. Lagi-lagi kalau apa tu mat kan. Sebab nak kena lukis lah, nak kena ikut skala bagai. Mak tak mau kena berkorban lah sebab sekarang ni kita student, macam tu lah. Dan kawan tu penting lah. Tak tahu apa-apa VC, cek Mak Imah, cek Mak Imah, tak faham lagi apa tu, cek kawan-kawan, tak faham juga YouTube ada video-video. Macam tu lah, yang tu lah yang kami buat. Okey, terima kasih Balkis. Usaha yang bagus lah. Baik, ada lagi tak nak jawab soalan Mukadimah Wardah? Ada? Mukadimah bagi peluang. Izzat ke, Iqbal ke? Sumaya? Sumaya. Kau nak tambah-tambah apa-apa yang tadi untuk menjawab soalan Mukadimah Wardah tadi? Sumaya ada? Sumaya pergi dapur kot? Saya dah type dah. Saya dah type dah. Makcik. Type dah? Cakap. Macam kalau Ana fikir balik, kesian lah Kak Mak Lin dengan Mak Limah dah buat kelas kat kita kan. Mak Limah pun ada juga kerja lain nak kena diselesaikan, macam yang Mak Limah yang ada anak kecil-kecil kan, nak kena layan mereka pun ada kelas
online juga kan. So maklumat-maklumat pun sanggup lah korbankan masa untuk nak buat kelas kan. Kan ada pernah viral yang kata apa cikgu tu buat kelas satu tak ada seorang pun masuk kan. Itu antara kita kena jaga adab lah dengan guru-guru. Dan hargai juga usaha Mak Linda Maklimah dah usaha untuk nak bagi kita faham, bagi kita tak tinggal syllabus kan. Okay, itu saja dari saya. Okay, masih Sumaya. Ada lagi tak? Nak tambah? Ada lagi tak nak tambah? Ataupun nak tanya soalan lagi pun boleh. Soalan daripada Damia. Macam ni daripada Anis Sufia. Macam mana antum yang buat nota by subjek dari form 4 hingga form 5 dari segi masa dan satu topik? Dan pada pendapat antum lah, nota ni bantu kita belajar ataupun tidak? Siapa nak jawab? Tentang nota ni, nota subjek ni. Mai Izzat Aikam pula, tengok senyap Izzat dulu. Izzat dapat nota tak? Izzat boleh. Izzat. Boleh Izzat. Sila. Ana simple yang Alim. Ada nota apa pun Ana. Bukan yang tak ada cuma saya nak cakap lah. Ni kalau untuk Ana sendiri, untuk Olin, Ana tak tahu lah, tapi kalau untuk Ana sendiri, nota tu dia membantu juga, cuma tak banyak sangat. Cuma Ana tak terlalu bergantung pada nota. Sebab Ana banyak last minute je. Banyak last minute. So yang boleh jawab kot yang ni sikit. Ana tak tahu ni. Ana simple yang Alim. Semua simple. Ada nak tambah? Kebal, Sumayah ke, Balkis, yang rajin buat nota ni, mana siapa tu apa? Boleh? Kebal tambah? Boleh Kebal? Kalau ikutkan nota yang Ana buat, Ana pun taklah sehebat sahabat-sahabat Ana yang cakap tadi tu. Sebab sahabat-sahabat Ana tu lagi cemerlang daripada Ana sebenarnya. Dari segi nota tu, cuba kita macam banyakkan nota yang macam biasalah kita dengar cikgu-cikgu suruh buat nota colouring, buat highlight, joke. Jadi tu yang tu pun jadi semangat kita nak belajar. Bila kita tengok benda tu pun tak membosankan kita nak belajar. Jadi tu benda tu pun akan membuatkan kita rasa nak tambah lagi masa untuk kita nak study. Untuk nota macam Ana, tapi mungkin tak tahu sesuai dengan orang lain ke tak, macam Izzat cakap lah. Ana buku latihan ataupun buku nota kita tu tahu tak, bila kita buka buku kan kulit buku tu, kulit depan jadikan itu untuk nota form 4 dan kulit belakang untuk nota form 5. Sebab itulah macam itulah Ana buat untuk subjek sains dan sebagainya lah. Jadi bila kali kita buka buku tu, kita tahu nota mana yang susah, kita akan letak atas sekali dekat form mana, and then yang tajuk yang paling susah untuk form 5 kita letak atas sekali. Jadi Ana macam tu je, kalau apa pun buku pun Ana akan letak nota-nota tu dekat bila kita buka buku tu, memang tu kita tu boleh nampak tu. Macam tu je Ana buat. Tak pun ada satu lagi benda yang Ana buat bila kita duduk kat meja belajar, nota-nota penting daripada form 4 until form 5 kita pelekat dekat depan meja belajar kita tu. Contoh macam meja belajar Ana ada dinding, jadi Ana pelekat kat situ. Tak pun waktu Ana duduk kat asrama dulu, Ana pelekatkan dekat pintu loka. Jadi setiap kali benda yang susah kita cuba nak hafal tu, setiap kali kita tengok, kita akan cepat remind diri kita. Benda tu benda penting dan kita senang nak ingat sebab kita akan selalu tengok. Jadi Ana buat macam tu lah untuk dalam buku. Kita pelekat nota-nota daripada form 4 sampai form 5 dekat muka kulit buku tu. Cuba ringkaskan sehabis baik dan cuba ringkaskan supaya kita mudah faham. Seterusnya cuba jadikan benda tu sebagai rutin kita supaya kita senang nampak dan kita mudah ingat. Macam tu je Ana buat, tapi tak tahulah mungkin sesuai ataupun tak dengan ni. Dari segi macam Mak Limah dah tanya tadi tu, cabaran tu memang cabaran untuk kita belajar dekat rumah kan. Tapi kita as a student ni kita kena pandai pilih platform. Kita ada banyak platform, macam kita tak faham apa-apa, kita boleh ke platform YouTube. Kita ada banyak kelas online yang free, kita boleh masuk.
Jadi Ana pun dengan kawan-kawan Ana sebenarnya macam Bakis kata, Ana pun buat macam tu juga dengan kawan-kawan Ana visi. Ana tak tiru, Ana bincang kalau apa-apa. Okey. Macam tu. Jadi bila ada macam apa-apa memang Ana try loja kawan-kawan dan kita bincang sama-sama. Dan kita kena pandai pilih konten lah. Kita kena pandai pilih konten. Sebagai YouTube, jangan tengok konten-konten yang buat giveaway, beli mystery box, jangan tengok benda-benda macam tu. Tapi kita cuba kena pandai pilih konten yang mungkin macam kalau kat IG kita ada Cik Azman, and then beberapa cikgu-cikgu yang boleh ajak kita secara ringkas, video-video ringkas tu. Kita jadikan benda tu sebagai bila kita buka social media, kita boleh nampak benda tu. Jadi benda tu akan remind kita setiap hari. Jadi macam tu lah. Bukan setakat nota, tapi apa yang kita tengok setiap hari, konten-konten tu pun membantu kita dalam pembelajaran. Okey, baik. Terima kasih Iqbal. Ada lagi tak soalan ataupun ada pelajar cemerlang kita nak tambah? Ada soalan tu, macam mana pelajar cemerlang dapat semangat tu? Ada soalan? Mana? Soalan daripada Damia. Ya, betul. Macam mana, dari mana antum dapat semangat nak belajar tu? Macam mana tu? Dari mana? Macam mana? Dapat semangat tu. Siapa nak jawab boleh? Boleh buka. Ada tak jawab? Semaya. Kau nak beri nadu siapa jawab Awesome ke siapa tu? Maya jawab. Okay, semuanya jawab dulu. Sekejap lagi Balqis pula. Boleh tak apa. Boleh. Maya start dulu. Maya berdapuk masa ada harga apa? Ada. Ada. Okey. Macam semangat kan. Bagi Ana semangat Ana dapatkan daripada guru-guru bagi semangat kat Ana. Mak ayah Ana bagi semangat kat Ana, kawan-kawan Ana bagi semangat kat Ana kan. Sebab nak kata Ana ni tak pernah nangis sebab penat sangat study kan. Tipulah. Banyak kali dah nangis depan maklimah, depan kawan-kawan Ana. Ana banyak kali nangis sebab Ana penat kan. Tapi dia kata tak apa sebenarnya, sekejap je kita lalui sama-sama. Sebab dia penat sekarang, jangan penat kemudian kan. Waktu dah besar nanti baru kita nak menyesal. Kita tak nak lah macam tu, sebab kalau kita dah menyesal besar nanti kan, tak jadi apa dah sebab nasi dah jadi bubuk kan. Kita tak boleh nak buat apa dah. So baik kita penat sekarang ni, kita carilah kata-kata semangat yang boleh kita amalkan dalam diri kita boleh terapkan kan. Kita pegang kata-kata semangat tu. So Anda juga kadang-kadang tengoklah macam ambil contoh tokoh-tokoh yang boleh dijadikan contoh macam Nik Nomadihah kan. Kalau yang boleh ambil contoh-contoh lain pun boleh juga kan. Nak ambil tokoh-tokoh cikgu kita ke, maklimah-maklimah ke, kawan-kawan kita ke. Itu juga. Satu lagi Mak Ana pun selalu pesan lah macam jangan macam mana? Usaha je sekarang ni nak berjaya depan nanti ataupun kita tak tahu depan nanti kita dapat apa kan, walaupun benda tu kita kejap. Walaupun kita tak tahu depan nanti kita berjaya ke tak kan, tapi kita dah usaha, insya-Allah lah adalah terselit kat mana-mana Allah nak bagi kat kita. Tunggu je masa Allah nak bagi kat kita. Okay, itu je dia nak. Ada lagi tak? Siti Balqis boleh jawab ke? Balqis jawab Bagi Ana macam inspiration Ana untuk study ni, nombor satunya tetapkan goal lah. Kalau macam hampa semua rasa macam nak tetapkan goal ni, rasa macam kita macam muda lagi tak, sekarang ni macam
memang kena tetapkan goal dah, macam contohlah contoh goal Ana sepanjang Ana SPM ni Ana nak buat family Ana happy kan, sebab tahun lepas macam ada something yang tak happy jadi bagi family Ana. So Ana tetapkan goal dekat dalam diri Ana, betul Ana nak bagi family Ana happy. Dan takkan nak buat bagi family Ana happy ni Ana mesti malas nak study, malas nak masuk kuliah online. Benda tu macam bertentang lah kan. So tetapkan goal tu penting lah untuk inspiration Ana sepanjang Ana study. Dan tipulah kalau macam Ana kata Ana tak give up, Ana tak down sepanjang Ana study. Sebab tu lah tadi Ana kata cara inspiration tu penting. Sebab macam-macam boleh jadi sekarang. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi tak tambah? Boleh kita buka je ni. Nak tanya soalan boleh, nak bagi pandangan boleh, nak bagi kongsian pun boleh. Tak kisah, Koko ada waris. Ibu bapa nak tanya soalan pun boleh. Pak Lima. Pelajar kita sendiri, pelajar kita SPM 2021, nak tanya soalan, tanya. Tak lama dah ke SPM pun. Boleh tanya soalan. Syam nak tanya tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Maklim Musim boleh anda bertanya? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak form 5 2021 dan juga pelajar cemerlang yang kita raikan pada malam ni, yang kita jemput khas untuk berkongsi. Okay, ahlan wa sahlan bikum. Maklim ada satu persoalan. Okay, cumanya sebelum tu Maklim nak ucapkanlah tahniah kepada semua calon 2020 atas kejayaan antum mengharungi semua cabaran. Pelbagai lah yang antum dapat lalui, tapi Maklim ucap tahniah, antum dapat harungi dengan baik dan mencapai keputusan yang bagus pada pandangan Maklim. Okey, soalan Maklim, kita sebagai seorang pelajar yang beragama Islam, sudah tentu kita percaya bahawa selain usaha kita juga bergantung kepada Allah SWT, kerana kita amat yakin bahawa kejayaan itu milik Allah dan Allah akan beri kepada sesiapa yang kita yang mahu kepada kejayaan tersebut. Okey, kejayaan milik Allah, ada pada Allah dan Allah akan beri kepada siapa yang nak. Okey, soalan Maklim, antum sebagai remaja sudah tentu mempunyai pelbagai kehendak. Di samping antum juga mempunyai kekangan, dalam masa sama antum perlu belajar. Jadi boleh tak Maklim nak bukalah kepada antum berempat ni, mungkin antum ada sebarang nasihat untuk adik-adik antum dan juga untuk anak Maklim yang bersama antum pada malam ni. Apa nasihat antum dan bagaimana cara antum mengimbangi antara kehendak antum, keperluan antum, game ke apa ke dan sebagainya, mengimbangi perkara tersebut dengan budaya belajar antum untuk mencapai kejayaan. Wallahu alam. Syukran. Terima kasih Maulana Hisham atas soalan tadi. Okey, boleh buka. Kita mula dengan ni lah, Iqbal lah. Iqbal mula dulu, lagi yang lain boleh bagi pandangan lah ataupun pendapat. Iqbal dah? Ya boleh. Okey. Apa dia hantar soalan tadi? Kemahuan kan dengan kekangan. Kalau as a student tu Ana pun main game, Ana pun tak nafikan Ana pun minat game, Ana main game. Cuma kita kena as remaja ke orang yang dah berumur ke, kita kena pandai arrange kita punya masa. So untuk tu study, kita main game. Dua-dua tu kita kena buat sungguh-sungguh. Walaupun game tu adalah benda yang buruk lah, tapi bila dah kemahuan tu kita rasa nak main lagi. Jadi kita kena pandai. Study pun kita kena buat benda macam tu lah. Bila kita study, kita pun kena study. Macam kita main game, kita main game kan. Jadi study pun lagi banyak main game, lagi banyak study. Kita kena pandai seimbang benda tu. Tapi
keseimbangan tu kita kena lebihkan kepada study lah. Dari segi nasihat tu Ana tak pandai nak bagi nasihat dekat orang. Cuma Ana nak bagi pendapat Ana kepada para pejuang 2021 ni, kita kena pandai bajet masa. Bagi Ana waktu Ana dulu putuskan untuk duduk kat asrama. Jadi kawan-kawan tu memainkan peranan. Kita ada masa juga main game, kita ada masa juga berstudy, tapi kita kena lebihkan study tu. Kalau memang game tu akan menarik kita untuk tidak study, tapi macam Ana katalah, kita remaja ke orang yang dah berumur ke, kemahuan tu, nafsu tu try control. Kita try control. Jangan kita pentingkan game, sebab bila kita pentingkan benda yang tidak memberikan manfaat apa-apa langsung kepada kita, memang tak ada apa-apa yang kita dapat. Kalau antum as a student, waktu kelas pun chat member, jom satu game, jom serang, aku tunggu kat lobby. Kalau dalam kelas pun antum tak tumpukan benda-benda macam tu, memang benda yang manfaat tu katakan bagi apa-apa lah kat antum. Jadi Ana teringat dekat peringatan Maklim Syukur dekat kami waktu dalam kelas dulu. Kalau antum betul-betul nak satu benda tu, tolong letak tepi kejap apa yang ada dalam minda antum. Kalau antum nak result antum dapat cemerlang, ini apa yang Maklim Syukur dan ingat sampai sekarang. Letak tepi dulu. Jadikan benda yang antum tengah, sebagai contoh cabaran study waktu dekat rumah, jadikan benda tu sebagai pendahuluan untuk antum mulakan hari antum. Dan jangan lepas subuh tu korang dah main game, tapi cuba kita recap balik apa yang dah belajar sebelum ni. Bukan Maklim Musim pun ada bagi nasihat juga, tapi Maklim Syukur, saya tekankan kat situ lah, Maklim Syukur ni dia peramah dan selalu bagi nasihat. Jadi saya ingat Maklim Syukur cakap cuba tinggal dulu, sebab kita nak dapatkan kemanisan tu. Jadi kemanisan dekat ujung tu. Jadi pahit kita nak lupakan segala benda yang kita nafsu kita nak, kita punya kemahuan. Tu memang susah. Ana pun dulu susah juga, tapi kita kena memang betul-betul kena jadikan, macam mana nak cakap, kita memang betul-betul kena tinggal terus. Kalau kita betul-betul nak kemanisan dekat ujung tu, kita kena makan dulu pahit, nak tinggalkan benda yang susah kita tinggal tu untuk dapat kemanisan tu ujung tu. Ana tak pandai berbicara, jadi Ana lepaskan tanggungjawab berbicara tu kepada Izzat, Balkis dan Sumayah. Jadi itulah pandangan Ana untuk lepaskan Ana betul-betul fokus dalam study lah. Dan kita memang kena tinggal game tu kalau betul-betul nak kemanisan dekat ujung tu, insyaAllah. Terima kasih Iqbal. Bagus, proses yang bagus Iqbal. Ada lagi tak? Sambung. Zat, Balkis, Sumayah. Ana tak main game. Oh, betul ya? Alhamdulillah. Betul guys Zat. Tu dah. Bohong lah, tak main, ada lah juga satu game je. Cuma apa yang Ana buat, Ana tinggal terus sebulan lebih. Sebelum seminggu nak start exam tu, Ana tinggal terus. Kira sebulan lebih sampai habis tu pun baru Ana main. Boleh tak, memang remaja sekarang ni memang tak lepas pada game lah. Setiap masa game je. Cuma kalau terdesak sangat, memang tak ada pilihan sangat, delete je game tu. Lepas tu dekat App Store tu letak password. Password tu mak ayah je boleh tahu. Senang, habis kita. Okay, bagus Izzat. Boleh tinggal game tu kira bagus lah, kerana memang kemas lah. Alhamdulillah. Kan? Kemas Dia apa, dia ketagihan tu, bila nak tinggal ketagihan tu bukan senang tau. Dia satu jadi ketagihan lah. Dia jadi addicted pada benda tu kan. Bagus Ada lagi tak? Pendapat? Mualim. Mungkin Ana respon sikit lah apa yang Iqbal dan Izzat kata tadi. Mungkin bertepatan lah dengan kata-kata apa, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara kebaikan sikap seorang Muslim tu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Setengah orang dia tak sebut ma la ya'nihi, tetapi ma la yughnihi. Artinya sesuatu yang tidak menguntungkannya. Wallahu alam. Okey, terima kasih Mak Isyam. Ada lagi tak? Ni ada soalan daripada Waris ada. Saya nak minta pendapat atau nasihat berkaitan pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak ketika kelas maupun study.
sebab ada juga anak-anak yang tak masuk kelas dan sebagainya. Ni siapa nak jawab soalan ni? Guru-guru lah. Boleh? Kukut lah yang ada anak kan. Guru yang ada anak yang PDPR ni kan. Anak kecil lagi. Duk ajak main tengok Didi and Friends lah. Yang mana ada anak-anak yang besar, ada yang PDPR yang ni. Boleh Guru jawab? Malaysia lah. Guru disiplin tolong jawab. Ada tak? Walimah kan nak kongsi macam mana nak cater masalah ni, macam mana ni kita nak pantau supaya anak-anak masuk kelas. Muaklimah ambillah contoh nah. Okay. InsyaAllah Muaklimah ada 5 orang yang online. Ya. Kalau sebelum ni 6 lah. Termasuk yang IPT, sekolah menengah, rendah dan tadika. Jadi antaranya peranan kita waris ya. Sebenarnya mak-mak lah sebenarnya. Ya. Kita kena disiplinkan anak-anak kita bangun seperti hari sekolah. Dan kita sendiri pun disiplinkan, kita sediakan sarapan awal, ya, pastikan mereka makan on time dan sebagainya. Gerak ni biasalah, antum pun tahu kot, mak-mak nak gerak tu bukan sekali dua. So itu memang itu salah satu. Yang kedua, kita kena buat, kalau kita rasa nak pantau macam Muaklimah buat, peraturan di rumah Muaklimah semua kelas mesti di ruang tamu. Kita ada semua ada corner. Jadi Muaklimah tak benarkan ya anak-anak Muaklimah kelas di bilik masing-masing. Ya. Bilik tu untuk tidur, untuk berehat. Ya. Sebab bila duduk dalam bilik, dia online kelas pun sambil baring, sambil kan, itu bukan adab seorang pelajar. Ya, so kita tekankan mesti duduk di luar, kita boleh pantau duduk di meja, ada kerusi proper. Mandi siap, ni kadang masuk kelas tak mandi ke kan. Itulah antara benda yang kita boleh buat. Dan sebelum ni pernah juga waktu Muaklimah dah kena pergi sekolah, anak Muaklimah dah inisiatif dia sendiri yang sekolah menengah tu, dia dah pesan dekat kawan. Ni kata tadi ada kakak-kakak abang sebut peranan kawan, betul. Ya. Dia dah memang bagi nombor Muaklimah dekat kawan dia dan dia pesan sekiranya dia tak masuk kelas, tolong WhatsApp mesej Mak Ana. So memang pernah sekali ya ada anak kawan anak Muaklimah ni dia mesej, dia kata makcik Farhi tak masuk kelas. Kita buat ada di sekolah. So Masya Allah lah. So kita pun pakailah segala talian hayat yang ada, call di rumah lah untuk memastikan anak masuk lah. So memang satu cabaran yang sangat besar ya, untuk bukan hanya untuk anak-anak, sebenarnya anak-anak, ibu bapa antum juga melalui cabaran yang sangat besar sekarang. Ya. Allah alam. Ada yang lain tambah, kaunselor kita kan nak tambah. Macam mana kita nak pantau kat anak-anak ni? Ada tak guru lain yang nak tambah? Tak ada? Ada? Malaysia ada? Malaysia lagi ramai. Malaysia berapa ramai yang PDPR nak ada apa? Macam mana dia nak buat atok? Tak ada? Okey. Ada soalan lagi tak? Minta Muaklimah Fazrul Huda bercakap kot. Tulis tu tak apa dengar. Muaklimah Fazrul Huda. Memang Fazrul Huda. Nampak idea bernas ni. Okey, Ana tak on kamera lah. Okey. Silakan Muaklimah Fazrul Huda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ana dengan Muaklimah dengan kamu dari form 1 lah. Dari kamu form 1 sampai form 5. Okey, sedikitlah pandangan Muaklimah untuk semua pelajar lah form 5 yang dalam era pandemik ni kan. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah sebab kamu kan dah umur 16, 17 kan. Kamu dah kena ada satu rasa yang dari segi self control. Okey, kamu tahu memang kamu tak boleh main game yang lama kan. Kamu tak boleh online yang lama. So kamu kena ada lah self
control tu. Macam mana nak ada self control tu? Kamu buat jadual. Okey, buat jadual yang rasional. Maksudnya dalam sehari kita perlu rehat kan? Kita perlu makan, kita perlu tidur, kita perlu solat kan, main, rehat. Perlu juga online game tu, tak apa boleh. Cuma buat jadual. Okey, jadual yang rasional lah, yang takkanlah kamu nak study sampai 4-5 jam direct kan. Okey, kamu buat jadual yang kamu boleh ikuti. Okey, masukkan juga waktu game kamu. Okey, waktu kamu nak main game, masukkan juga dalam jadual tu supaya rasional lah kita meraihkan fitrah kita sebagai manusia, tapi dijadualkan. Okey, so masukkan siap-siap dalam jadual tu subjek-subjek yang kamu ikutilah kan. Sains waktu bila, math waktu bila, dan kan muallim-muallimah akan bersedia je menanti soalan ataupun apa-apa pandangan lah kan. Maksudnya kamu boleh PM guru-guru untuk bertanya kan. Itu je lah kot setakat ni. Pandangan muallimah lah untuk membantu antum boleh skor untuk SPM nanti. Wallahualam. Terima kasih Muhammad Fazlul Huda atas pandangan yang baik yang sangat manfaat. Okey, baik, ada lagi tak? Kau bagi pandangan ataupun nak bertanyakan soalan, insya-Allah kita buka lagi. Ambil peluang ni untuk tanya soalan, insya-Allah. Kalau malu jangan risau. Boleh mesej je. Nanti muallim bacakan, nanti anda bacakan, insya-Allah. Najah, tanya soalan Najah, Isha. Mana tengok Banat tak dengar. Tak ada ni Koko. Intan. Intan. Koko nak tanya soalan. Ada tak? Ambil peluang ni untuk tanya soalan, insya-Allah. Okey. SPM bukan lama sangat. Tak dekat dah ni. Jadi ambil peluang ni untuk tanya. Haziq Fauzan. Banin, mana Haziq Fauzan dengan Anas? Ya, memang. Tanyalah. Kau tanya Haziq. Ada tak soalan Haziq? Mak Haziq Fauzan yang chat ni. Okey. Muallim Husin. Muallim. Ya. Muallim. Berkaitan dengan soalan tentang pemantauan ibu bapa ni, Ana nak cadangkanlah kalau ada di kalangan yang hadir ni ibu bapa yang mungkin bekerja, nak tahulah macam mana cara dia memantau. Ada pandangan yang kita boleh jadikan panduan. Allahualam. Kira soalan ni kita tujukan kepada waris, waris belajar, Baik, aku ada waris belajar yang bekerja, macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan nak orang kata apa, nak pastikan anak-anak tu belajar dengan sempurna dekat rumah tu. Sedangkan kita ni duduk kat tempat kerja kan, kadang-kadang kan. Mungkin ada yang work from home sekarang, tak apalah. Yang mungkin yang kena bekerja, yang frontliner dan sebagainya. Macam mana nak pastikan anak-anak di rumah tu belajar? Ada tak? Ada mana-mana waris yang nak berkongsi? InsyaAllah kita jadikan satu perkongsian yang untuk semua dalam ni. Saya buka lah, nak buka lah. Kalau ada waris yang nak kongsi. Ada tak?
Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan atau yang lain. Kalau ada tanya soalan lagi. Ada soalan lagi tak? Okey, soalan ni daripada Humaira Anwar. Najah ke Mak Najah ni? Soalan dia macam ni. Memandangkan last year, tahun lepas, tarikh SPM sentiasa berubah. So macam mana antum kawal emosi dan fikiran setiap kali situasi macam itu berlaku? Kan? Macam mana SPM 2020 ni kan? Jadual dia punya SPM dia punya exam tu berubah-ubah. Satgi bulan ni, satgi tiba bulan ni pula kan. Jadi soalan ni dia tanya macam mana nak kawal emosi ni supaya kita tak down lebih kurang macam tu lah. Macam mana kita nak kawal supaya kita tetap bersemangat untuk belajar. Macam mana antum belajar cemerlang ni kita nak kawal emosi kita supaya tak down kan, tak berfikiran negatif lah. Okay, kita buka lah, Mak ni buka. Mana rasa mana bagi Sumayah dulu lah jawab. Boleh Sumayah? Jangan duduk dapat lama-lama kat Sumayah. Cepat Sumayah mai. Sumayah ada? Sumayah. Mungkin Sumayah kat dapur kot rasanya. Okay, Balkis kot nak jawab. Balkis? Ya. Baik. Okay, teruskan. Okay, bagi Ana soalan tadi macam mana nak tak orang bagi rasa down. Bagi Ana sebab batch kami tahun lepas kan sekejap tahu bulan apa? Sekejap kami tahu bulan 11, lepas tu kami dapat tahu bulan 12, lepas tu anjak lagi bulan 1, tak anjak lagi bulan 3. Perasaan tu kadang tu memang tak boleh kontrol lah. Kadang tu marah, kami marah je, tapi tak ada lah sampai macam nak protes something ke apa kan. Bagi Ana macam mana nak kawal emosi tu, kalau kita rasa sedih, nangis je. Tak perlu pendam pun, sebab kalau kita pendam nanti lagi sakit. Dan kalau macam batch kami memang tipu lah kalau kami tak letih sebab tarikh asyik dia ubah-ubah. Dan kalau kita rasa macam letih tapi kita still rasa macam tak boleh aku still juga nak kena study apa semua kan. Kalau kadang tu bila kita rasa letih, otak kita akan jadi tepu, otak akan jadi blank. So ambil masa rehat set. Tapi janganlah rehat lama-lama. Rehat set macam kalau kita rasa macam tak boleh go sangat, rehat dalam sehari ke, ambil masa tenangkan diri, and then lepas tu cari balik minta pendapat maklumat, tanya kawan-kawan, sembang dengan mak ayah, macam tu lah. Itu je. Okey, Iqbal nak sambung ke? Macam mana nak kawal tu Iqbal? Macam mana kamu kawal emosi kamu tu, macam mana? Kawal main dengan emosi, Ana pun sebenarnya tu kita cakap, Ana pun koyak sebenarnya dengan pertukaran tarikh tu. Sebab Ana pun daripada awal tahun 2020 memang Ana pun dah azam tahun ni memang Ana nak fight betul-betul lah. Tiba-tiba Allah takdirkan ada COVID, and then ubah pula tarikh. Walaupun awal tu memang ada enjoy je, tapi sebabkan tarikh tu berubah, dia macam daripada kita dapat azam tadi tu, dia makin down. Memang mental makin down. Tapi itulah macam Ana cakap daripada awal tadi, emosi memang kita semua memang semua susah nak jaga. Sebab dengan perasaan diri ni
kita dah bersuara sungguh-sungguh, tiba-tiba ada pula yang menghalang, dan sungguh-sungguh ada pula yang menghalang. Macam Balkis kata tadi, take your time, ambil masa untuk rehat dan jangan push yourself. Memang jangan betul-betul paksa diri, sebab kalau kita terlalu paksa diri, kita yang akan letih. Jadi cuba bila kita dah betul-betul tadi, kalau ada takdirkan pula berubah lagi tarikh tahun depan, tak apa, kita terus bersabar. Nasihatkan untuk calon-calon tahun depan terus bersabar. InsyaAllah akan ada je jalan untuk kita terus berjuang sampailah tarikh yang ditetapkan. Cuma macam Balkis kata tadi, ambil masa dan jangan push yourself. Usaha-usaha, tapi kita perlu utamakan diri kita juga. Kita perlu utamakan emosi, mental, fizikal kita, semua benda tu. Jadi dalam kita usaha nak dapatkan satu kemanisan tu, kita kena pentingkan diri sendiri juga, macam yang Balkis cakap. Jadi jangan terlalu push diri sendiri. Apapun memang goal kita nak berjaya, tapi jangan kita sampai bebankan diri dan jangan bebankan mental kita, sebab nanti satu hari nanti kita yang akan sakit. Jadi nasihat Ana, berjuang sehabis baik, insyaAllah akan ada jalan. Walaupun ada halangan yang datang, mesti ada jalannya, mesti akan ada jalannya, insyaAllah. Ana doakan yang terbaik untuk anda semua. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okay, ada lagi tak? Nak sambung? Ataupun soalan nak tanya? Kita bagi masa. Macam mana nak ni? Soalan daripada Sabrina. Macam mana nak target semua pelajaran A? Sebab semua pelajaran bukan sikit tapi banyak juga. Macam mana cara nak target? Kita semua dah 8 lah. 8 kan? 8 subjek kan? 8 subjek. Macam mana nak target semua pelajaran A ni? Jadi kita nak bagi siapa jawab? Kita bagi Sumayyah lah. Izzat nak jawab? Sumayyah tak boleh dapur ni ya? Lama tak boleh dapur. Okay. Izzat nak jawab? Boleh, tak apa. Bagi peluang. Izzat nak jawab, boleh? Macam mana nak target ni? Junior kamu tanya ni, macam mana nak target? Sebab pelajaran-pelajaran kamu banyak, kan? Macam mana nak maintain kan tu? Tak target tu. Berat. Alhamdulillah. Okay, nak target tu tak salah saya nak letak target straight A sekalipun, walaupun tinggi. Cuma takut bila kita terlalu letak target, dan kalau tak dapat tu jangan jatuh. Jangan rasa down lah sebab tak dapat tu. Boleh nak letak, cuma bila kita letak target A semua tu, straight A tu, jadikan benda tu sebagai semangat untuk kita. Yang paling penting, nombor 1, kita kena letak percayaan dengan keyakinan kat diri sendiri. Tak kisah walaupun rasa stres ke, depress, rasa malas semua tu main kat kita sekalipun. Tapi yang paling penting, letakkan yang paling tinggi kat diri kita ni, atas kita ni, keyakinan dengan kepercayaan kat diri kita sendiri. Tak kisah lah bila macam kalau kita result SPM macam hari exam tu tunda ke apa semua tu, memang kita akan rasa terkesan semua tu, tapi bila keyakinan dengan kepercayaan kat diri kita sendiri tu paling tinggi, benda tu dia tak akan buat kita down sangat lah. Bila macam rasa tu, rasa yang negatif semua tu main, tapi bila kita pegang dengan benda yang paling tinggi kat diri kita tu, insyaAllah kita boleh. Saya nak bagi ni pun tak ni sangat sebab saya tak target straight A. Tak target A yang banyak. Cuma boleh je nak target. InsyaAllah boleh. Kita target kita dapat. Itu je. Okey. Terima kasih Izzat. Okey, Sumayyah nak sambung. Maaf tadi saya. Tak apa. Tak apa. Okey, sama-sama Sumayyah. Macam bagi Ana lah, pendapat Ana. Kalau Ana target bagi macam banyak, sebab kan Ana pegang satu kata-kata ni macam kalau kita target tinggi kan, kalau tinggi bintang, kalau jatuh pun dia akan sangkut kat dekat awan. Lepas tu kalau tak sangkut kat awan pun dia akan sangkut kat puncak gunung. Kalau tak sangkut kat puncak gunung pun dia akan jatuh kat atas rumput-rumput kan, ujung-ujung daun. So macam Ana
Ana akan tulislah besar-besar kan Ana punya target kan. So Ana tampai kat mana-mana. Lepas tu setiap kali kalau Ana nak study kan ataupun kalau Ana malas kan, Ana tengok balik apa yang Ana target. Kita kalau kita target straight A, kita kenalah usaha macam mana kita nak. Kita target straight A, kita kena usaha macam kita nak straight A lah. Kalau kita target yang rendah-rendah, faham lah kita akan usaha macam mana. So dia depend kat diri kita juga macam berapa banyak kita target. Tapi macam dulu pun Ana takut sebenarnya nak target tinggi-tinggi kan, sebab takut nanti kita ni jadi macam kalau jatuh mundur kita jadi macam down kan. Kita takut jadi macam harapan kita punah kan, macam tu lah. Tapi bagi Ana try lah, Ana try target slow-slow. Kalau tak boleh nak target tinggi, kita target dulu 2A dulu ke. Lepas tu nanti untuk exam seterusnya kita target pula 5A dulu, 5A pula. Lepas tu seterusnya. Itu depend pada diri kita jugalah nak target macam mana. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Sumaya. Lagi sambung tak? Boleh tambah sikit lah. Sebenarnya nak target tu tak ada masalah. Target lah di mana pun, nak straight A sebagainya. Tapi kena dengan usaha lah. Tapi kalau kamu target nak, contoh nak straight A tapi usaha tak ada. Kan? Memang tak kena lah kata-kata kan. Maksudnya kalau nak target tu, kena dengan usaha sekali lah. Tak boleh nak biar lah. Tunggu nak dapat SPM lah. Jenuh lah. Target straight A kan. Tapi duduk saja kan. Buat benda lain, tak study kan. Jadi memang kena target tu berserta usaha. Kita kena ada duit lah, duit. Yang bersebut selalu duit. Duit tu apa? Bukan duit money tu lah, duit eh. Duit tu maksudnya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit lah. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang tu kita kena ada sebenarnya. Bukan semata-mata nak target lah. Okay, lagi tak soalan? Ada tak soalan lain? Nampak macam dah semua dah macam ni lah. Kan, dah lewat lah ni. Okay, sambil-sambil tu sebelum kita mengakhiri ni kita ada video sikit lah. Ada lagi selingan video yang mana dah mengantuk-mengantuk tu. Celik mata sikit, kita akan buat tayangan video sikit insyaAllah. Mu'alim nak minta tolong Mu'alim Naufal lah. Untuk tayangan video insyaAllah. Mu'alim Naufal dipersilakan untuk tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya binti Muhammad Naib. Ana Siti Sinti Fauzi. Nama saya Nur Azalina binti Abdul Rahim. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Mu'alim dan juga Mu'alimah serta pihak pendidikan sekolah kerana banyak bersabar dengan segala dugaan yang kita tebihi sepanjang tahun 2020. First kali saya nak ucapkan dekat kawan-kawan saya tahniah sebab dah berjaya mengharungi SPM kali ni kan. Dah ambil result pagi tadi. Ingin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sekolah, guru-guru dan rakan-rakan sebab dah banyak membantu dan membimbing saya dalam pelajaran. Tak lupa juga kepada kawan-kawan Ana, saudara mara Ana, family dan junior-junior Ana kerana banyak memberi Ana sokongan sepanjang jatuh. Paling utama kepada ibu bapa saya. Mereka telah banyak mengorbankan masa dan RM5 untuk membiayai pelajaran dan menghantar saya ke kelas tambahan. Kita tetap SPM ni memang tak mudah. Memang kita ni antara batch yang terkuat untuk ambil SPM. So apa result yang keluar hari ni, terimalah dengan hati terbuka walaupun pahit untuk telan. Apa yang kita dapat tu contohlah mencapai target kita,
terima dengan hati terbuka. A yang kita dapat tu usaha, B yang kita dapat tu kita punya usaha, C yang kita dapat tu pun usaha kita. Apa grade yang keluar, itulah kita punya usaha. Jangan sedih sebab ini baru permulaan hidup kita, penamat bukan. Saya juga berasa amat bersyukur kepada Allah dengan keputusan yang saya dapat tadi. Walaupun saya tak dapat straight A, tapi result tu mampu membanggakan ibu dan ayah saya, itu sudah lebih daripada cukup. Dan kepada rakan-rakan saya, walaupun kita tak dapat nak berjumpa macam sini-sini kita link jumpa kan, tapi insyaAllah pasti ada hikmah di sebalik ujian yang Allah bagi kat kita ni. So, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita sebab tu Allah bagi. Sebab setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah. Kita dah all out habis-habisan untuk jawab SPM ni, and yang duduk asrama tahulah betapa struggle-nya kita malam SPM, esok SPM, paper yang seterusnya. Kita menangis sama-sama, makan sama-sama. Semua yang kita buat tu dah jadi kenangan yang kita rindu. Macam kita, yang duduk asrama lah, yang banyak kalau banyak 3 orang je. Duduk asrama pernah lah nak minta dekat Mak Lirazi nak balik sebelum paper BA lah kan, sebab gap. Lepas tu Mak Lin kata tak boleh balik sebab COVID kan, kalau balik kena quarantine. So memang masa tu memang hati macam nak balik kan, kenapa tak boleh semua tu. Tapi bila fikir lepas dah habis paper, habis semua, dia fikir balik kan. Itulah antara kenangan manis kami dekat asrama. Kawan sangat-sangat supportive kan. Always bagi kata-kata semangat dekat kawan-kawan yang bila down, tak ada motivation nak study, tak jemu untuk tunjuk ajar apa yang kami faham. Terima kasih sangat-sangat dekat Balkis, Sumaya, Atira, Afika dan Banin pun lah. Banin sekali. Terima kasih sangat. Saya nak ucapkan terima kasih dekat family sebab always doakan kejayaan saya. Utamanya dekat mak saya sebab saya doakan kejayaan saya, dan always bagi kata-kata semangat bila saya tak ada motivasi untuk ulang kaji, untuk belajar. Kepada Mak Lin dan Mak Imah, terima kasih sebab mendidik saya dan kawan-kawan. Dan saya nak minta maaf andai result saya ni kurang tidak mencapai target sekolah dan ataupun Mak Lin Mak Imah. SPM ni bukanlah penentu segalanya, ia adalah pemula untuk segalanya. Jadi kita janganlah terlalu bersedih dan juga terlalu gembira sebab banyak lagi cabaran yang akan kita tempuhi bersama dan akan kita lalui. Last but not least, harapan anda kepada semua warga Sungai Ikram, semoga terus melangkahkan sejarah kepada sekolah kita, tak terhenti pada batch kami saja. Dan kepada kawan-kawan anda, semoga kita dapat bertemu lagi setelah keadaan COVID di negara kita ini semakin elok. Semoga anda semua dapat mencapai impian masing-masing, bukan sahaja pada SPM tapi juga pada masa yang akan datang. Dan saya berharap agar Sungai Ikram mampu melahirkan anak muda yang berjaya dalam bidang akademik, tahfiz maupun kokurikulum. Semoga sekolah Sungai Ikram akan bertambah maju di masa hadapan dan melahirkan lebih ramai pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sosial. Dan kepada kawan-kawan, berjaya dalam mengejar cita-cita masing-masing, selamat menempuh alam universiti dan percayalah rezeki kita tu dekat mana-mana pun ada. Saya harap apa yang saya dapat pada hari ini dapat membanggakan dan menggembirakan Muhammad Ali dan juga Mak Imah. Terusnya saya berharap agar Sungai Ikram terus maju dan berjaya dari masa ke semasa.
Okey, terima kasih kepada Muhammad Nofal atas tayangan video sebentar tadi. Okey, jam pun menunjukkan 10:20. So masa pun dah lama lah kita ni bersiaran. Baik, so rasanya semoga perkongsian daripada pelajar Semelang, daripada kaunselor, daripada guru-guru dan waris, pelajar sekalian, semoga memberi manfaat kan, sikit sebanyak kepada kita semua, terutamanya pelajar-pelajar SPM 2001 untuk lebih bersemangat. Walaupun pandemik COVID dan sebagainya, tetap utuh, tetap bersemangat untuk terus melangkah menuju kejayaan. Macam mana yang kita tajuk kita malam ini, iaitu selangkah menuju kejayaan. Diharapkan semua pelajar terus berusaha dalam segala apa yang berlaku, kita teruskan juga insya-Allah. Baik, macam tadi kawan-kawan kata, SPM ni bukanlah segalanya, tetapi segalanya ni bermula dari dengan SPM ni lah. Kamu nak kerja, kamu nak sambung belajar sebagainya, bermula daripada SPM sekarang ni. Tapi SPM bukanlah segalanya, tapi segalanya bermula daripada SPM. Okey, baik. Jadi rasanya itu saja. Semoga manfaat. Muallim minta maaf kalau ada salah silap sepanjang kita bersiaran hari malam ni. InsyaAllah. Ada nak ambil gambar dulu kah? Cikgu Razi? Nak ambil gambar dulu kah? Nak buka kamera kah? Tak. Perlu kita mengakhiri. Siapa pakai laptop kita ambil gambar sekali? Semua on kamera? Boleh ke? Boleh kan semua yang mana boleh on camera tu kita on camera, kita nak ambil gambar sikit. Boleh yang mana yang boleh on camera tu kita on camera. Mana Izzat, Sumaya, Bakis, mana? Mana boleh kita nak ambil gambar sikit. Sebagai tanda kenangan Izzat baru on lah. Sekali lagi. Senyum. Okey. Rasanya itu saja. Okey. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini dan terima kasih kepada pelajar dan kaunselor kita memberi perkongsian pada malam ini. Sebelum macam biasalah, sebelum Muallim mengakhiri majlis kita malam ini, ada satu pantun. Muallimah Badriah tumbuk cabai. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tu? Apa? Masih dah keluar ke nama? Sudah. Okay, tahniah cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Muallim Muhsin. Muhsin, alhamdulillah. Cikgu keras.
Okey, Mak Alim Hussein, terima kasih banyak. Okey, Mak Alim.